Kali ini saya nak berkongsikan kepada anda satu tutorial menggunakan Mentimeter. Mentimeter.com. Mentimeter ni adalah satu presentation ataupun persembahan slide yang mana kita boleh mendapatkan respon daripada peserta kita. Ya, kita boleh prepare, engage and follow up. So dekat sini kita boleh mendapatkan feedback lah. Contohnya kita minta peserta typekan feedback secara subjektif. Contoh mungkin nak bagi maklum balas tentang bengkel yang kita adakan, atau kalau untuk situasi dalam bilik darjah ataupun situasi murid, kita boleh juga jadikan dia sebagai satu set indeksi yang mana kita boleh tanyakan soalan apa yang awak tahu tentang konsep pendebungaan. So kita boleh berikan kod dan murid typekan kod itu, typekan link dan kemudian masukkan kod tersebut, dan kemudian murid boleh typekan apa yang mereka faham. Jadi kita boleh dapatkan prior knowledge mereka. So setelah kita typekan Mentimeter, okay, kita log in. Okay, saya cuba untuk log out kat sini. Kita boleh masuk. Okay, saya log out. Okay, saya cuba log in. Anda boleh sign up. Kalau sign up pun dia akan minta anda sign up dengan Facebook ataupun Google. Okay, macam saya dah ada account, so saya terus pada login. Okay, login. Pilih saja account yang diingini. Boleh login dengan account ada 5 juga ya. Dan kemudian kita typekan new presentation. Dekat new presentation ni kita boleh namakan presentation kita. Contohnya kita nak ajar subjek geseran. Create presentation. Okay, untuk setiap presentation hanya boleh ada 2 slide saja kalau menggunakan account free. Kalau berbayar, anda boleh dapatkan lebih slide lah. Contohnya dekat sini slide saya boleh 2 slide saja. Maknanya kalau anda ada persembahan dan juga ada nota dan juga ada soalan, maka terhad pada 2 itu saja. Atau anda boleh jadikan kedua-duanya sebagai slide untuk bertanyakan soalan. Contoh yang pertama, saya terus soalan saja. Mungkin saya akan gunakan slide daripada PowerPoint saya dan kemudian saya gunakan slide dalam dekat Mentimeter ni untuk bertanyakan soalan. So saya akan pilih okay. Untuk yang pertama ni saya akan tanya mungkin saya akan tanya dari segi saya nak tanya apakah yang anda faham dengan tentang konsep geseran. Kemudian kita masuk kepada slide yang kedua. Ini tadi kita dah pilih yang open-ended kan. Okey, dekat bahagian konten tu lah yang anda tanyakan. Slide ni kontennya jenis maklum balas dia ialah open-ended. Tapi dari segi konten dia, soalan dia dalam bentuk apa? Soalan dia apa? Contohnya apakah yang anda tahu tentang konsep geseran? So inilah dia. Dan satu lagi kat bawah ni ada satu pilihan lah, sama ada adakah kita nak beri peluang kepada seorang responden tu boleh jawab lebih dari sekali. Kalau ya, boleh letakkan dekat sini bahagian ekstra ni. Dan paparan dia, kalau kita mengajar dalam kelas, kita ada kita mengajar dalam kelas, ada projektor, kita mungkin boleh tunjuk bila responden tu menjawab, jawapan mereka akan muncul dekat skrin ini dekat paparan utama ni. Bila kita present, okey, macam kita tunjuk, so siapa responden yang akan jawab, dia akan keluar satu persatu. So adakah kita nak dia keluar banyak ataupun dia satu keluar dan hilang, diganti pula dengan respon yang terkini para orang lain. Atau kita nak buat flowing grid. Flowing grid dia akan bergerak macam tu. Kalau speech bubble, dia keluarlah, dia bertambah 1, 2, 3, 4. Kalau one by one, dia akan keluar satu persatu. Kalau ada lagi responden terbaru, akan muncul. Dan akhir sekali ialah flowing grid, dia akan menolak ke atas. So, mungkin untuk slide kedua, saya akan tanyakan, okay, type kita pilih lebih kepada mungkin kita letakkan skill ataupun ranking.
kita letakkan skills. Skills. Okay. So content soalannya apa? Kita tanya tahap pemahaman saya. Okay. Kalau untuk statement pertama mungkin ya murid tu boleh letaklah sudah menguasai tentang definisi geseran. Kedua mungkin dari segi faktor geseran. Dan akhir sekali soalan hebat tentang geseran. Ini maknanya murid akan beri penilaian kendirilah. So mungkin kita boleh letak kalau low value tu 1, high value 5. Kalau 1 tu kita letak masih kurang faham. So kalau paling tinggi sangat memahami dan menguasai. So dia boleh letak the average of all statement, let participant skip single statement. Kita bagi, jadi dia akan nanti bila murid kena respon, dia akan respon. Kemudian bila dah sedia, kita boleh present contoh. Jadi ini kosong lah, sebabnya dia tak boleh nak beri rating lagi. Kembali kepada orang kita. Jadi kat sini kita mula pada slide pertama. Kita present. Bila kita present dalam kelas atau masa online kelas, inilah paparan yang murid akan nampak. Mereka boleh letakkan menti.com dan masukkan kod number ni. Ya. Dan bila mereka mula menjawab, mereka akan nampak slide ni dan mereka jawablah. Jadi mereka akan respon. Saya tahu tentang geseran. Geseran bermaksud sekian dan sekian. Jadi bila cikgu fikiran mahu menukarkan slide, tekan next. Sekarang ni slide dah bertukar nombor 2. So murid tidak boleh lagi respon kepada yang soalan pertama tadi, slide pertama. So murid secara automatik dekat paparan telefon dia sudah masuk ke paparan yang kedua. So dia tak boleh kembali yang pertama. So dia secara live lah. Tekan close. Dan back. Kita tengok paparan asal ni. Kita juga boleh tekan share. Selain daripada kongsikan menti.com dan juga kod number, kita juga boleh terus berikan link. Kita tekan share dan kita berikan voting link ataupun kita bagi QR code. Kita boleh serahkan kepada audiens ataupun kepada murid kita semasa online PDPR lah. So itu saja, dia agak mudah dan tak menyusahkan. Hasilnya nanti cikgu boleh tengok dekat bila saya pergi home, kita tengok saya punya presentation lepas-lepas. So bila ada presentation tu, actually kita boleh dapatkan feedback. Contoh macam ni, kita boleh buat turun export result. Export results. So kita boleh export results tu dalam bentuk screenshot ataupun PDF. Dokumentasikan. So kita boleh download dekat sini. Kalau nak download terus sebagai spreadsheet, itu adalah ikon berbayar. Ataupun download ni pun boleh export PDF. So kita akan dapat dalam bentuk PDF. So kita akan dapat dokumen seperti inilah. So kita nampak respon murid. Ini contohnya tadi yang open-ended. Ini dia buat scale dia takkan skala dia lah. So kebanyakan murid dekat sini. Itu saja cara menggunakan mentimeter.com.